Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Khas di sini. Welcome to Koko TV. Hari ini Datin Koni nak kongsi sikit pasal Datuk Yusof buka mulut, adegan cium Hun Hakim dan Dayan Trisha. Sejak Ahad lalu, belum cukup surut kontroversi membabitkan satu adegan cium berlapik antara pelakon Hun Hakim dan Dayan Trisha menerusi drama berseri W2 World yang diadaptasi dari sebuah naskah meletup, mempunyai rating tinggi dan diingati di Korea Selatan walaupun ditayangkan 7 tahun lalu. Hun dan Dayan mungkin sekadar melunaskan tugas sahaja, bersikap profesional dan patuh kepada tuntutan naskah. Namun adegan tersebut mengejutkan ramai pihak sehingga memicu makian dan cakap-cakap orang di media sosial. Justru penulis melihat keperluan untuk meneliti, membahas dan memahami senario ini dari aspek yang lebih besar. Sebagai sebuah naskah adaptasi, mengapa agaknya adegan yang dianggap sensitif sebegini dikekalkan dalam drama tersebut? Adakah olahan kreativiti seperti bercium menggunakan kain adalah keputusan wajar dan bijak? Berapa peratus naskah asal perlu dikekalkan dalam sebuah karya adaptasi? Adakah memangkas babak romantis ciuman dalam siri drama dianggap satu dosa bagi pengkarya, atau apakah adegan ciuman perlu ada untuk menjadikan naskah itu lebih antarabangsa? Datuk Yusri Abdul Halim mungkin adalah orang yang tepat untuk memberi pandangan kerana dia bertanggungjawab menghasilkan siri adaptasi W2 World ini. Namun sayangnya dia juga kekal mengunci mulut. Maka kami tampilkan buah fikir daripada pembikin naskah tempatan yang juga mempunyai pengalaman menghasilkan naskah adaptasi sebelum ini. Bahaya dan juga istimewanya tentang karya adaptasi, ia bergantung sepenuhnya kepada daya kreativiti dan idea pengarah mengolah sesebuah naskah. Apalagi adaptasi selalunya berlaku untuk naskah yang memang sudah terkenal dan ditonton banyak orang. Jika olahannya tidak berjaya, hasilnya akan dirasakan seperti mengejek naskah asal sehingga dianggap cringe dan tidak menghormati pembikin asal. Menurut penerbit dan pengarah skop production Datuk Yusof Haslam, pengarah perlu mengekalkan 50% asas cerita sementara 50% yang lain memerlukan daya fikir pengarah dan pasukannya untuk menampilkan pembaharuan. Saya pernah menerbitkan beberapa naskah adaptasi dari novel dan filem seperti filem Janji Diana. Adaptasi memerlukan pengarah mengambil asas cerita, sementara selebihnya perlu ada tokoh tambah yang relevan dan pengolahan plot serta latar. Jika naskah itu diadaptasi dari karya luar negara, pengarah perlu fikirkan cara untuk memastikan ia bersesuaian dengan budaya serta tidak menyentuh sensitiviti masyarakat Malaysia, katanya kepada utusan Malaysia. Yusof bagaimanapun faham sekiranya pengarah harus akur jika itu menjadi syarat yang ditetapkan pihak berseriman. Pendapat saya, tidak perlu kita ikut bulat-bulat apa yang ada dalam naskah asal. Adegan bercium tidak perlu ada walaupun ia berlapik. Ia tidak manis. Saya pernah buat babak berpeluk semasa cerita Sembilu Kasih. Tapi itu 30 tahun dulu, perempuan bertudung tak ramai. Namun di zaman ini, saya tidak rasa babak itu perlu ada kerana dunia sudah berubah. Namun dalam hal ini, saya tidak sepatutnya menyalahkan produksi. Mungkin kerana ia disiarkan menerusi platform over the top, OTT, maka mereka ada standard tertentu yang perlu dipatuhi untuk tayangan antarabangsa. Kami juga perlu menghasilkan karya di platform OTT untuk cerita trailer. Mereka memang minta agar tidak dipotong bahagian pembunuhan sehingga darah menyembur keluar. Cuma kalau babak adegan romantis bercium, semulanya kita elakkan. Cuma saya faham sekiranya pihak OTT mempunyai syarat tertentu untuk pembikin filem, itu adalah dilema yang perlu dihadapi, tambahnya. Pengarah Gas Abu Bakar yang pernah memenangi anugerah pengarah terbaik fiksyen di Asian Academy Creative Awards 2021 pula menekankan bagaimana seorang pembikin filem perlu melalui proses menulis dari awal,
babak ke babak walaupun karya yang dihasilkan itu diambil dari sebuah naskah adaptasi. Pengarah kena buat homework dan faham apa yang dimaksudkan dengan karya adaptasi. Ia termasuklah dari aspek genre cerita, adakah ia boleh untuk diadaptasi dan disesuaikan dengan budaya kita. Semasa saya membuat adaptasi siri Korea Selatan bertajuk Black, saya dan pasukan tulis balik dari peringkat awal pengolahan cerita itu. Monitor semula perjalanan naskah agar ia tidak dianggap cringe. Sebab itu penting untuk pengarah tonton semua episod agar dia tahu semua watak dalam drama tersebut. Pengolahan bergantung kepada bajet dan sensitiviti kita. Naskah asli drama Black asalnya adalah ada menampilkan watak malaikat maut. Tetapi dalam konteks di Malaysia, kita tidak boleh tampilkan sebagai malaikat. Jadi kita ubah karakter utama kononnya dia dari alam lain seperti bunian. Selain itu, kita juga jaga dari aspek tata susila atau pelakon utama ketika itu, iaitu Siti Salihah dan Kalmal Adli. Tidak perlu ikut naskah Korea 100% terutama bab percintaan, tambahnya. Menurut Kas lagi, adegan cium walaupun berlapik masih dianggap tidak sesuai untuk tontonan umum di Malaysia. Justru ia boleh diolah secara kreatif oleh pengarah. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.